لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Jadi Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada kali ini kita jumpa dalam majlis perbincangan muzakarah kitab Sirajul Huda. Jadi pada kali ini di alam maya. Jadi pada hari ini kita sambung perbincangan kitab Sirajul Huda. Kitab Rumi pada muka surat 24. Adapun kitab Jawi pada muka surat 9, Ustaz. 9. Muka surat 9. Muka surat 9. 12 baris pada bawah. Kitab Jawi muka surat 9 dekat I'lam. Kita ulang sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. I'lam, ketahuilah olehmu, yakni oleh kita yang belajar kitab Sirajul Huda ataupun oleh mereka-mereka yang mungkin berkemungkinan untuk mengetahui, untuk ambil tahu bahawasanya segala aqaid, aqaidul iman, iaitulah simpulan keimanan. Dinamakan simpulan keimanan yakni daripada kefahaman. Apabila kita belajar, Allah Ta'ala bagi faham, maka kita ikat. Kita ikatkan di hati kita. Itu orang panggil simpulan keimanan. Kita ikat dengan apa? Ikat dengan kefahaman. Contohnya kita yakin Allah ada. Maka kita ikat hati kita tu dengan keyakinan yang teguh. Itu orang panggil aqaidul iman. Ikatan simpulan keimanan. Jadi segala i'tiqad yang wajib kita imani, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, iaitulah 50 perkara yang wajib kita kena i'tiqad. 50 ni iaitulah 50 perkara yang wajib kita pelajari. Adapun perkara keimanan, banyak lagi yang wajib kita kena beriman. Jadi yang wajib kita kena pelajari 50 akidah yang berkaitan di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Baik. Mana pecahan yang 50 tu? Maka dihurai kepada kita 20 barang yang wajib, yakni 20 sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Jadi kita kena belajar 20 perkara, 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang lagi akan datang disebut kepada kita satu persatu. Kita maklum dah, kita belajar. Yang pertama, wujud. Kita yakin Allah ada. Wajib kita belajar apa itu wujud, dan wajib kita beriman berdasarkan kepada dalil untuk meneguhkan keimanan. Kemudian qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 13 dah. Kemudian tambah lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Maka 20 sifat tu wajib kita kena pelajari di atas jalan tafsil. Jadi di depan sana dia akan sebut macam mana kita belajar sifat Allah Ta'ala. Yang pertama kita kena belajar sifat Allah Ta'ala yang wajib tu. Kemudian kena tahu dalil dan wajib beriman. Kena belajar, kena tahu dalil dan kena beriman. Itu cara dia. Habis. Dia tak boleh kita hafal saja.
kita kena belajar wujud tu apa? Ada. Ada Allah dengan ada kita sama ke tak? Tak. Sebab apa kata tak? Kena belajar secara tafsil, detail supaya kita boleh membeza dan faham. Kemudian mana bukti, mana dalil wujud? Kena belajar satu persatu. Okey, baik. Dan 20 yang mustahil pada hak Allah Ta'ala lawan bagi segala yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala. Kita kena tahu juga apakah perkara yang tidak ada pada Allah Ta'ala. Yakni lawan yang wajib, mustahil, tidak ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh tiada, Allah Ta'ala tak boleh baharu, Allah Ta'ala tidak binasa, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak lemah dan seumpamanya. Wajib kita kena beriman. Bahwasanya segala kekurangan subhanallah tidak ada pada hak Allah Ta'ala. Dan segala yang jaiz padanya, segala yang jaiz, yakni segala yang harus padanya pada Allah Ta'ala. Yakni seluruh perbuatan Allah Ta'ala, seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus. Seluruh perbuatan Allah harus. Adapun kita, perbuatan kita, kebanyakannya bukan harus. Kadang-kadang wajib. Kadang-kadang kita buat terpaksa dan seumpamanya. Adapun Allah Ta'ala seluruh perbuatannya harus bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada yang dikatakan tekanan daripada sesiapa. Baik. Jumlahnya perkara yang wajib kita kena pelajari pada hak Allah Ta'ala 41. Mana? 41. Tadi dia terang dah 20 yang wajib. Kita kena belajar pada hak Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib 20 kena belajar secara tafsil. 20 mustahil yang tidak ada pada hak Allah Ta'ala. Satu yang harus. Jadi 41 perkara wajib kita pelajari tentang ketuhanan. Ini fardu ain. Ini fardu ain. Maka diajar kepada kita cara untuk belajar tentang Allah Ta'ala, untuk mengenali Allah Ta'ala ni dua cara. Hak kita bincang pada pagi ni, iaitulah cara tafsil, cara detail. Kita kena belajar cara detail 20 yang wajib, 20 yang tidak ada pada Allah, mustahil, satu yang harus. Kena belajar satu persatu secara tafsil, secara terperinci, secara detail. Dan yang satu lagi namanya wajib dipelajari secara ijmal, umum. Macam mana kita belajar mengenali Allah secara umum? Yakni kita wajib yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang sebenar. Rabb, Tuhan yang sebenar. Maka di diri Allah adanya sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Yang amat-amat banyak sifat kesempurnaan Allah. Seorang pun daripada kita tidak dapat mengetahui secara bilangan had yang tertentu. Wallahu alam. Tidak ada seorang pun mengetahui sifat kesempurnaan Allah ni amat-amat banyak. Dan tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Ta'ala. Itu kita wajib ketahui secara umum. Tetapi yang kita bincang pada pagi ni, wajib kita kena ketahui, belajar secara tafsil, secara terperinci 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan kena tahu 20 sifat mustahil yang tidak ada, tidak berkait di diri Allah, dan satu yang harus. Habis. Dan 4 yang wajib pada segala Rasul alaihimussalatu wassalam. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Tiap-tiap Rasul hak Allah Ta'ala lantik mestilah memiliki 4 sifat utama ni. Yang pertama siddiq, benar. Yang kedua amanah, kepercayaan boleh harap. Yang keempat fatanah,
cerdik. Kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan, dan yang keempat fatanah, cerdik bijaksana. Ini 4 sifat yang mesti ada kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lagi akan datang kita bincang. Baik. Dan 4 yang mustahil bagi mereka, yakni 4 sifat yang tidak ada, yang tidak berkait pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul tak dusta, tak tipu. Rasul semuanya tidak khianat. Rasul tidak menyembunyikan. Apa yang disuruh oleh Allah menyampaikan, mereka tidak menyembunyikan. Dan Rasul itu tidak bodoh. Maka 4 sifat mustahil ni tidak ada pada mereka Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mustahil tu lawan bagi yang wajib. Tidak ada pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis. Dan satu yang jaiz, yang harus pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Rasul bersifat dengan sifat yang harus. Apa yang harus bagi Rasul? Iaitulah bersifat dengan sifat manusia. A'rad basyariah. Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain harus mereka bersifat dengan sifat a'rad basyariah. Baik. Jadi mereka itu manusia, maka haruslah bagi Rasul itu bersifat dengan sifat manusia. Tetapi tidak sama sifat manusia Rasul dengan sifat manusia kita. Sebab apa kata tak sama? Kerana sifat mereka itu sempurna. Sifat manusia mereka itu yang elok, yang cantik, yang tidak mencacat cederakan martabat mereka sebagai Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau Rasul makan, kita pun makan. Apa beza? Rasul makan dengan adab. Rasul bermuamalah sesama manusia, bermuamalah dengan Allah secara beradab dan penuh adab yang diajarkan kepada kita. Itulah sifat yang harus bagi Rasul, iaitu sifat manusia, yakni bersifat dengan sifat manusia yang baik, yang elok, yang tidak mencacat cederakan martabat Rasul itu, yang tinggi, martabat mereka yang mulia. Maka jadilah 9 jumlah sekalian barang yang takluk dengan mereka itu Rasul. Mana 9? 4 yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan 4 yang mustahil. Rasul tidak dusta. Rasul tidak khianat. Rasul tidak menyembunyikan. Dan Rasul itu tidak bodoh. Jadi 9. Satu yang harus. Jadi 9. Kesemuanya yang wajib kita kena belajar secara tafsil sifat-sifat Rasul secara detail, dan wajib kita kena mengetahui dalil-dalil supaya iman kita itu teguh. Maka jadilah 9 jumlah sekalian barang yang takluk dengan mereka itu Rasul. Maka dihimpunkan, yakni dicampur dengan yang 41 pada hak Allah Ta'ala. 9 campur 41, maka jadilah jumlah sekaliannya, sekalian perkara yang wajib kita kena belajar tentang i'tiqad keimanan, jadilah 50. Ini orang panggil 50 aqaidul iman, simpulan keimanan yang wajib kita kena pelajari, yang berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang tanya kita, belajar ilmu tauhid ni macam mana kaifiat, macam mana cara dia? Jadi cara dia apabila kita sebut 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sifat yang berkaitan dengan Allah dan sifat yang berkaitan dengan Rasul,
kita kena belajar 50 perkara. 50 benda, 50 sifat. Mana dia? 41 hak berkait dengan Allah Ta'ala, 20 yang wajib, 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala, wajib kita kena belajar, dan 1 yang harus. 20 yang wajib, campur 20 yang mustahil kita kena belajar, campur 1 yang harus, jadi 41 berkaitan dengan Allah. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, campur 4 yang mustahil yang tak ada pada Rasul, 1 yang harus pada Rasul, jadi 9 perkara yang berkait dengan Rasul. 41 berkait dengan Allah, wajib kita kena belajar. 9 berkait dengan Rasul. 41 tambah 9 jadi 50 sifat yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, wajib kita kena pelajari secara tafsil, secara detail, supaya sah i'tiqad, supaya kita ni lepas tanggungjawab fardu ain ke atas tiap-tiap kita. Tapi kalau tak belajar, maka sudah tentu kita ni belum lepas tuntutan kewajipan kepada kita. Jadi wajib di atas tiap-tiap kita, sebelum daripada kita bertemu Allah Ta'ala, sebelum kita berpindah alam. Lah ni kita di alam dunia, kita akan berpindah ke alam barzah. Kita ni banyak alam. Yang pertama alam zarri, alam zuriat. Kedua alam rahim, perut ibu. Ketiga lah ni alam dunia. Kemudian kita akan berpindah alam yang keempat, iaitulah alam barzah. Selepas daripada alam barzah, kita kepada alam mahsyar. Alam mahsyar, kiamat, mahsyar. Kita akan pergi kepada alam mahsyar. Jadi sebelum kita berpindah ke barzah, maka wajib kita kena menyelesaikan tanggungjawab kita di dalam tuntutan kepada tiap-tiap hamba Allah Ta'ala. Wajib kita ni mempelajari. Allah Ta'ala firman, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu. Maksudnya kita kena belajar sampailah Allah Ta'ala bagi pengetahuan, yakni keyakinan. Keyakinan kepada kita tentang perkara-perkara yang wajib kita kena pelajari tentang ketuhanan. Begitu juga tentang Rasul. Jadi dalam akidah kita wajib belajar 50 sifat, yakni berkaitan dengan Allah dan Rasul. Jadi kesimpulan kita, di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib kita kena belajar 3 benda. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang Rasul, dan yang ketiga tentang sam'iyah. Apa yang disampaikan oleh Rasul, yang didengari, apa yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita kena beriman. Mana dia? Termasuk beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala, beriman dengan kiamat, beriman dengan qada dan qadar, dan apa sahaja yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita imani. Ini i'tiqad kita. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama yang berkaitan dengan ketuhanan, yang kedua berkaitan dengan kerasulan, yang ketiga apa yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita iman. Tak boleh ragu-ragu. Habis. Maka telah okey, kita masuk balik kepada huraian perbincangan kitab kita. Maka berkata musannif, maka telah berkata musannif, yakni Syekh Sunusi di dalam kitab Matan Umul Barahin. Memulakan dia Syekh Sunusi dengan wujud. Wahia, dan iaitu perkara yang wajib dipelajari tentang ketuhanan. Wahia al-wujudu. Wahia al-wujudu. Wahia al-wujud. Baik.
9 baris pada atas muka surat 9. Kitab Jawi muka surat 9, 9 baris daripada atas. Wahia wujud. Dan iaitu wujud. Artinya erti wujud itu ada. Baik. Jadi ayat Al-Quran 30 juzuk dan bermacam-macam pelbagai surah. Terletak ayat-ayat Al-Quran itu di rata-rata. Maka ulama' lah yang mari menyusun kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita belajar kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita nak tahu tentang Allah, maka kita kena belajar melalui wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah. Maka macam mana kita nak kenal Allah, nak buka Quran, nak cari sifat-sifat Allah Ta'ala? Maka ulama' lah yang datang susun kepada kita cara nak kenal Allah. Yang pertama, iaitulah wajib kita kena belajar, wajib kita kena yakin Allah Ta'ala itu ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Qala Allahu Ta'ala, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya Allah Ta'ala itu wujud. Kemudian ulama' pula susun kepada kita yang kedua, wajib kita kena belajar, wajib i'tiqad Allah Ta'ala itu khidam, sedia. Ulama' ambil ayat Al-Quran, iaitulah huwal awal, huwal akhir. Kemudian kita yakin pula, wajib kita kena belajar Allah Ta'ala itu kekal, baqa. Ulama' ambil daripada pemahaman ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Jadi ulama' lah yang susun kepada kita. Yang pertama wujud, wajib kita kena belajar. Yang kedua khidam, yang ketiga baqa. Maka ulama' Syekh Sunusi mulakan dengan wujud. Sebab apa? Kerana ada sebab dia. Kerana ada sebab dia. Pasal apa ulama' mulakan dengan wujud? Kerana ada sebab, ada pasal dia. Itu dia mula dengan wujud. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu untuk mengenali Allah, tentang cerita tentang sifat Allah Ta'ala ni pelbagai-bagai ayat. Tapi ulama' pergi pilih ayat untuk diletakkan utama, iaitulah kita kena belajar sifat wujud. Sebab apa? Kerana kaedah yuqaddimul aham summa aham. Didahului perkara yang terpenting, kemudian yang lain. Buat nak penting dulu, kemudian baru buat yang lain. Macam masak lah, kita nak buat gulai. Mula-mula buka api, buh minyak. Minyak tu untuk tomeh. Takkan kita nak buat rempah dulu, nak masak lagu mana? Tu sebab dia. Yuqaddimul aham summa aham. Didahului perkara yang terpenting, kemudian disusuli dengan yang lain. Maka ulama' sebut, yang pertama wajib kita kena belajar tentang ketuhanan, iaitulah wahiyal wujud. Walhiyal wujudu. Dan iaitu wujud. Artinya, erti wujud itu ada. Yakni adanya diri Allah Ta'ala itu. Yakni ada itu satu daripada yang 20 itu wujud. Yakni satu daripada yang 20 itu iaitulah sifat wujud. Jadi sifat Allah Ta'ala yang wajib kita kena pelajari, salah satunya iaitulah sifat wujud.
didahulukan oleh musannif pengarang kitab Syekh Sunusi akan wujud. Atas yang lainnya, musannif sebut sifat wujud dulu daripada sifat-sifat yang lain kerana bahawasanya wujud itu seperti pokok bagi barang yang lainnya. Jadi wujud ini sifat yang terpenting untuk kita bincang mula-mula. Perkara yang penting mula-mula kita kena bincang iaitulah sifat wujud Allah Ta'ala. Bijaknya Allah Ta'ala bagi kepada ulama' mata hati kepada mereka untuk menyusun perkara yang terbaik untuk kita ni mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sifat yang pertama iaitulah wujud. Wujud ni sifat yang terpenting yang perlu mula-mula perkara pokok, perkara asas yang kita kena bincang sebelum daripada kita membincang sifat-sifat yang lain. Macam mana contoh dia? Contoh dia, orang tanya, hari ni ada kelas tak kita? Contohlah kita WhatsApp dalam grup. Kita tanya, hari ni ada tak apa-apa kelas? Betul kawan jawab, tak ada. Maka kita tak payah tanya ada hal lain. Kerana tak ada. Kawan kita sebut tak ada kelas. Tapi kalau kita tanya dalam grup, hari ni ada kelas tak? Ada seorang jawab, ada. Barulah kita bincang. Kelas apa? Siapa? Guru. Kemudian bincang tajuk apa? Kitab apa? Apabila kawan sebut ada kelas, barulah kita tanya yang lain. Kelas apa? Tajuk apa? Kalau kata tak ada, tak payah tanya yang lain. Begitu juga dalam kita nak belajar sifat Allah Ta'ala, kita kena belajar wujud itu yang utama. Kemudian baru kita bincang yang lain. Allah Ta'ala mesti ada. Baik. Apa sifat Allah Ta'ala? Sedia, kekal, tak sama dengan makhluk. Baru kita bincang yang lain. Kerana Allah Ta'ala itu wajib kita yakin zat yang wajibal wujud, diri yang pasti wujud, mesti ada, dan wajib kita yakin Allah Ta'ala ini mesti ada. Baik. Ini kita kena belajar kerana untuk mengejakkan keyakinan kita, supaya sah iman kita. Tu orang tanya, nak masuk syurga ni, apa nak kunci dia? Iman. Iman. Jadi, kita nak masuk syurga, kena bawa anak kunci, iaitulah iman. Iman ni, kita kena yakin perkara hak gaib. Apabila nak yakin perkara gaib, perlu kepada keyakinan dan perlu kepada dalil-dalil supaya teguh hati kita, supaya hati kita tak jadi liang, tak jadi sangsi, tak jadi ragu-ragu. Kata Allah ada, kita tak nak tengok Allah Ta'ala. Betul tak Allah Ta'ala ada? Betul. Apa bukti dia? Ni perlu kepada dalil supaya teguh keimanan, supaya sah i'tikad kita. Walaupun kita tak boleh tengok Allah dengan mata kasar kita, tetapi Allah Ta'ala itu mesti ada. Mana bukti dia? Ayat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita fikir, bukan semua benda ada kita boleh tengok. Contoh, angin.
Ada kita rasa sejuk tapi kita tak nampak macam mana angin. Roh kita ada. Kalau tak ada roh kita akan mati. Macam mana roh? Benda ada di dalam jasad kita. Tetapi kita tak boleh melihat roh. Tu apabila orang musyrikin tanya Rasul tentang roh, Allah Ta'ala suruh malaikat mari ajak Nabi. Apabila mereka tanya, kulir roh, katakanlah olehmu, roh itu min amri Rabbi, adalah daripada pekerjaan Tuhanku. Wallahu a'lam. Tak ada seorang pun tahu tentang hakikat roh melainkan Allah sahaja. Urusan Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Jadi ada ni perkara pokok untuk kita bincang sebelum daripada kita membincang sifat-sifat yang lain. Habis. Baik. Ataupun kita dalam bahasa yang mudah, cara-cara kita nak melawak lah. Nak bagi mudah kita faham. Kita tanya, hang ada duit tak? Ada. Barulah kita reka kot lain. Kita nak buat apa? Nak pergi, kita nak impun duit. Nak buat apa pula ni? Setengah orang tu dia kata aku impun nak pergi umrah. Buka PKP ni aku nak pergi. Contoh. Oleh kerana ada, barulah kita bincang nak buat apa. Tapi kalau orang tanya, hang ada duit tak? Tak ada. Apabila tak ada, tak boleh buat apa. Itu contoh. Kita kena bincang tentang kewujudan itu dulu. Barulah kita bincang kepada perkara-perkara yang lain. Baik, kita tengok. Kerana bahawasanya tiada sah hukum dengan qidam, yakni qidam Allah, dan dengan segala barang yang sifat yang lain yang kemudian daripada qidam seperti baqa' mukhalafah, melainkan kemudian daripada telah sabit wujud, yakni apabila telah kita yakin Allah Ta'ala itu ada, barulah kita bincang sifat qidam, sifat baqa', sifat mukhalafah. Sebab kita yakin Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud, mesti ada. Kalau tak ada Allah tak boleh, mesti ada. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Kita tak boleh buat diri kita. Lagi akan datang dalil, bukti-bukti yang lagi akan datang. Dalil kepada kewujudan Allah amat nyata. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afillahi syakun. Allah Ta'ala perli kita. Adakah kamu nak syak kepada kewujudanku? Adakah kamu nak syak kepada kewujudanku? Tak boleh. Allah Ta'ala ni wujud dan dalilnya amat nyata. Dalil kewujudan Allah Ta'ala tu amat nyata. Macam mana? Contohlah kita duduklah ni di zaman orang kata apa? Covid ni. Kita duduk di zaman Covid. Covid-19. Virus corona. Bukti kepada kewujudan Allah, iaitulah kita lala ni hidup dalam keadaan PKP, nak bebas tak boleh, ke sana sini tak boleh. Kena patuhi SOP. Nak pergi sembahyang Jumaat pun kita di zon merah di Kota Stark ni hanyalah 50 orang. Tu pun kena ada 2 dos vaksin. 2 dos vaksin pun belum tentu boleh pergi kerana hanyalah dibenarkan 50 orang. Maksudnya kita nak mentadbir sepenuhnya diri kita tak boleh. Yang dikatakan kita ni di bawah kerajaan. Kemudian di bawah takluk kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi menunjukkan kepada kita ni lemah dan menunjukkan kepada kita ni bukti kebenaran kewujudan Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Wabak virus corona kita tak nampak tapi ada. Begitu juga lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala yang maha termulia itu wajibal wujud. Ada yang mentadbir segala-galanya urusan kita yang kita tu ucap hari-hari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Rabb iaitulah pencipta, pentadbir, pengurus, pemerintah kepada alamin, kepada sekalian alam. Virus corona makhluk Allah buat. Dan Allah Ta'ala bila-bila boleh angkatkan, bila-bila wabak ini daripada alam ini. Bila, wallahu alam, di dalam ilmu Allah Ta'ala, di dalam kehendak iradah Allah Ta'ala sejak daripada azali, dan di dalam kekuasaan Allah yang maha termulia segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud. Dan telah bersalahan segala ulama. Pada hakikat wujud. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan segala orang yang mengikutnya dengan bahawasanya wujud itu ain zat. Ini ilmu tambahan. Ini ilmu tambahan. Wajib kita yakin Allah itu ada. Tanpa ragu-ragu. Allah Ta'ala itu ada tanpa ragu-ragu, kita yakin. Macam tadilah kita sebut corona tak nampak tapi ada. Roh kita ada. Kita boleh hidup. Kalau roh keluar daripada jasad, kita mati. Macam mana roh? Kita tak boleh tengok. Ini di antara perkara gaib yang wajib kita kena iman. Perkara itu pasti. Kita yakin. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang teguh. Jadi perkara pokok, kita yakin Allah Ta'ala itu mesti ada. Kemudian nak bincang di sifat ada tu. Ini ilmu tambahan. Jangan kita keliru. Allah ada itu pasti. Tetapi ulama nak bincang tang sifat ada tu, tang sifat wujud tu. Kadang-kadang kita penin mengaji tauhid. Tak penin. Jangan kita buat pening. Mudah ya. Dan guru yang mengajar tu jangan memeningkan orang. Kadang-kadang kita mengaji dulu-dululah. Kita di surau, di masjid, tuk guru baca kitab tauhid. Allah Ta'ala tu ada. Kemudian ada Allah Ta'ala tu. Dia bincang tentang sifat ada tu. Baik. Ni ilmu tambahan lah. Jangan kita keliru. Ni ilmu tambahan. Ulama nak bincang tentang sifat ada tu. Ada Allah itu pasti. Tetapi tentang sifat ada tu. Nak bincang tentang sifat ada tu. Ni ilmu tambahan. Dan telah bersalahan. Yakni khilaf. Segala ulama pada hakikat wujud, yakni kepada hakikat sifat wujud itu. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan segala orang yang mengikut, yakni yang mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari dengan dia bahawasanya, yang mengikut dengan Imam Abu Hasan Asy'ari bahawasanya wujud itu ain zat yang mawujud. Macam ni. Ilmu tambahan yang kita bincang pada pagi ni, tu kata kitab Sirajul Huda ni, dia detail. Dia lebih dalam. Tu kita wujudkan hari Khamis tu. Kuliah asas. Supaya orang yang baru mengikuti boleh ikut pada hari Khamis. Supaya boleh memahami asas-asas ilmu akidah. Adapun pada hari Isnin, Sirajul Huda ni, dia lebih detail, lebih dalam sikit. Bahasanya, kitab ni, dia lebih payah sikit lah. Tapi, taklah payah sangat. Apabila kita belajar, kita fikir, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Jadi pokoknya wajib kita yakin
pasti. Kemudian kita bincanglah ni ilmu tambahan. Sifat ada tu, maka ada berbagai-bagai pandangan ulama. Arti kata ilmu tambahan. Hak ni orang panggil ilmu fardu kifayah. Fardu ain wajib kita yakin Allah ada. Itu fardu ain. Kemudian ditambah pula ilmu tambahan fardu kifayah. Sifat ada tu, maka berbagai-bagai pandangan ulama. Imam Abu Hasan dan pengikut-pengikut Imam Abu Hasan berpendapat sifat ada itu iaitulah terkena kepada ain maujud, kena kepada diri sesuatu perkara. Macam mana? Macam ni. Kita tengok satu-satu benda, kita faham, kita reti kata ada. Nah, kita tengok satu-satu benda, kita faham kata benda tu ada. Tengok kitab, faham kata adanya kitab. Tengok meja, faham adanya meja. Tengok tudung kita, faham kata adanya tudung kita. Tengok kain belekat, faham kata adanya kain belekat kita. Tengok satu benda, faham kata ada. Jadi nak faham ada tu, tengok benda. Inilah pendapat Imam Abu Hasan. Ni ilmu tambahan. Nak bincang sifat ada tu, maka pandangan Imam Abu Hasan ada tu. Nak faham ada tu, tengok benda, reti kata ada. Orang panggil wujud kal'ainil mawjud. Wujud tu seperti diri sesuatu itu. Kita tengok mari, faham kata mari ada. Tengok kawan, faham kata kawan kita ada. Nak faham kata ada tu, tengok diri sesuatu. Ni pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikut dia. Baik. Dibilangkan wujud itu sifat kerana sah kita kata akan Allah itu maujud dengan ditilikkan, dipandangkan kepada nazirunnya, yakni bandingan baginya, iaitulah Allah Ta'ala alim, maka difaham daripadanya sifat ilmu. Jadi boleh kita kata wujud itu sifat. Kita faham daripada perkara ni, kita bolehlah kata wujud itu sifat. Tapi pada hakikatnya pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, nak faham wujud tu tengok diri sesuatu. Jadi kita di atas dunia ni mana boleh tengok Allah Ta'ala? Macam mana Imam Abu Hasan kata wujud tu sifat diri? InsyaAllah kalau kita beriman betul-betul, kita jaga iman kita, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memelihara keyakinan, keimanan daripada hidup di dunia sampailah kita bertemu dengan Allah. Kita yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja Tuhan. Kita yakin betul-betul Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan semua yang diajar oleh Rasul itu kita beriman. InsyaAllah Allah Ta'ala akan izinkan kepada kita di akhirat nanti melihat Allah tanpa kefiat. Wallahualam, tak sama dengan makhluk. Kita boleh lihat Allah di akhirat nanti. Maka kita yakin diri Allah Ta'ala itu ada. Pada dalil ayat Al-Quran, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard, dan dalil-dalil yang lain, walaupun kita tak boleh tengok Allah, tetapi Allah Ta'ala itu wujud, sepertilah makhluk-makhluk yang kita tak boleh lihat tapi ada, macam corona, roh, angin dan seumpamanya, ada walaupun tak boleh tengok. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala itu pasti ada yang mentadbir kita, kerana kita ni makhluk Allah Ta'ala di bawah pentadbiran, di bawah ketentuan pentadbir mutlak kekuasaan Allah kepada kita. Jadi kesimpulan kita pada hari ini iaitulah musannif dia terang kepada kita wajib kita kena belajar sifat-sifat Allah Ta'ala ni, 20 sifat secara tafsil,
dan kena belajar pula 20 perkara yang tidak ada pada Allah, satu yang harus, maka didahului oleh ulama sifat wujud. Pasti Allah Ta'ala itu ada dengan nyata. Kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kepahaman dan menambah keyakinan kepada kita supaya kita ni menjadi orang yang beriman. Bukan sahaja kita ni mengenal Allah. Moga-moga Allah Ta'ala izinkan kepada kita mengubah keadaan kerohanian kita kepada ma'rifah khassah, ma'rifah yang lebih, yang terpilih. Macam mana? Kita yakin Allah ada. Itu i'tiqad iman kita. Dan kita minta keyakinan itu berkekalan di setiap saat, setiap ketika, setiap masa. Supaya kita ni sentiasa menjadi hamba Allah yang siddiq, benar. Nah, gaya nak lupa Allah, kita ingat balik Allah Ta'ala ni yang mentadbir kita, yang urus kita, yang buat kita, yang bagi nikmat kepada kita, yang bagi kita hidup, yang bagi kita sihat. Minta Allah Ta'ala bagi keyakinan, ma'rifah itu kepada kita. Ni ma'rifah asas, kita yakin Allah ada. Kemudian kita minta pula Allah Ta'ala naikkan kerohanian kita, tingkatkan kerohanian kita, iaitulah kepada ma'rifah khassah. Kita yakin Allah ada, maka kita kena menjalani kehidupan kita sebagai hamba. Dah Allah ada, kita hamba, kenalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Di setiap saat, setiap ketika, di mana sahaja tempat kita berada, kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Yang wajib kita buat, yang haram kita hindari. Imtisalul awamil wajtinabin nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi pokoknya kita bincang hari ini, Allah Ta'ala itu mesti ada. Maka ilmu tamahan, ada itu, sifat ada tu, maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari, dia merupakan ain, sesuatu perkara. Nak faham ada, tengok benda tu, faham kata ada. Nak faham, tengok kitab, faham kata ada kitab tu. Tengok almari, faham kata ada almari itu. Maka ada tu sifat diri Allah Ta'ala. Habis. Kemudian kata Imam Fakhr Razi, ada itu hal nafsiyah. Diri Allah ada, sifat wujud Allah itu satu perkara. Nak adanya sifat wujud di diri Allah, maka perlu, mesti kepada hal nafsiyah. Hal nafsiyah. Hal nafsiyah. Habis. Maka kita ni duk pegang, duk ikut pendapat Imam Abu Hasan. Pendapat Imam Abu Hasan kata lagu mana? Mudah ya. Ada tu sifat diri Allah Ta'ala. InsyaAllah kita beriman, akhirat kita boleh lihat Allah Ta'ala. Apabila kita lihat Allah, dah confirm sifat wujud tu sifat diri Allah Ta'ala. Maka tak perlu kita pening-pening, tak perlu kita keliru-keliru. Itulah kesimpulan yang kita bincang pada hari ini. Baik, i'lam, ni nak habis dah. Ketahuilah olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan bahawasanya wujud itu ain zat, dan yang maujud ataupun lain daripada zat hanyalah memadai bahawa mengiktikadkan dengan dalil bahawasanya ia maujud. Jadi dihabaq dah di sini. Ambil faham yang dibincang ni, sama ada sifat wujud itu sifat ain zat ataupun hal, maka hak ni tak wajib kita i'tiqad. Tu kata ilmu tambahan tu. Jangan susah hati. Tak wajib i'tiqad. Hak wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada. Itu yang wajib. Hanya memadai bahawa mengiktikad dengan dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu maujud, Allah Ta'ala itu ada. Hak tu hak wajib. Demikian juga segala taklif, demikian juga segala tempat iktilah segala ulama, tak wajib kita i'tiqad yang lain daripada ini. Maksudnya perkara-perkara khilaf daripada pendapat-pendapat pembahasan ulama tak wajib kita i'tiqad. Hak wajib kita i'tiqad Allah ada dah.
Habis itu wal qidamu. Jadi bagi kita yang baru mendalami ilmu tauhid, cukup kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada berdasarkan dalil ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian yang lama dah belajar, kita bezakan apakah yang dibahaskan oleh ulama tentang sifat wujud itu. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu diri sesuatu, sifat kepada diri Allah Ta'ala. Kata Imam Fakhr Razi, wujud itu hal nafsiyah bagi diri Allah Ta'ala. Habis di situ, maka dia terangkan kepada sini, yang wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada. Adapun pembahasan ulama itu tak wajib kita i'tiqad. Kalau kita ambil tahu, lebih elok, lebih baik. Lagu tu. Wal qidamu. Artinya, arti wal qidamu sedia. Wallahu alam. Minta maaf kerana hari ini terlajak masa. Kerana nak berhenti di tempat yang sesuai supaya kita tak boring dah di pertemuan yang akan datang.